Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Sewan. Nama saya Nur Farahin binti Abdul Saad, nombor metrik BA 23110165. Kumpulan kami akan membentangkan esei yang telah kami tulis yang berkaitan dengan fakta penting dasar Bosnia Malaysia. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 8 orang dan bernama Emiliana, Tasha, Ellen, Chiang, Ainul, Iza, Yuva dan termasuk diri saya sendiri. Baiklah, saya akan memberi sedikit pengenalan berkaitan dengan dasar Bosnia Malaysia 1992 sehingga 1995 ini. Seperti yang kita tahu, sebuah negara mestilah mempunyai dasar luar negara yang jelas dan konsisten bagi memberi imej yang baik untuk menangani sesuatu isu antarabangsa yang melibatkan kemanusiaan, keadilan dan keamanan sejagat masyarakat dunia. Dasar Bosnia Malaysia ini diwujudkan bagi membela nasib masyarakat negara Bosnia dan Herzegovina yang ditindas oleh tentara Serbia yang beragama Kristian Ortodoks. Mereka diserang selepas kejatuhan Yugoslavia kerana majoriti rakyat tersebut mereka menuntut kemerdekaan pada ketika itu. Mereka menindas masyarakat Bosnia dan Herzegovina, khususnya mereka yang beragama Islam, dengan melakukan pembersihan etnik, lalu mengakibatkan rakyat tersebut berhijrah keluar daripada negara. Seterusnya, saya akan beri kepada rakan saya Ainul untuk membentang latar belakang esei ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzah Batrisha binti Muhammad Fauzi, nombor metrik BA 23110436. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan diplomasi Malaysia dalam konflik Bosnia yang berlaku antara tahun 1992 hingga 1995. Diplomasi merupakan satu alat penting dalam menguruskan hubungan antarabangsa, terutamanya dalam menangani isu besar seperti peperangan, perdamaian dan keadilan global. Ia melibatkan perbincangan, lawatan rasmi serta lobi di peringkat antarabangsa untuk mencapai matlamat tertentu. Dalam konflik Bosnia, Malaysia telah menunjukkan komitmen yang tinggi melalui pendekatan diplomasi. Langkah pertama yang sangat signifikan ialah apabila Malaysia mengiktiraf kemerdekaan Bosnia pada tahun 1992. Malaysia juga mengambil tindakan yang amat drastik dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belgrade sebagai tanda penolakan terhadap kekejaman yang dilakukan ke atas rakyat Bosnia. Tindakan ini menunjukkan pendirian Malaysia yang sangat tegas dalam menegakkan keadilan dan keamanan sejagat. Seterusnya, Malaysia juga aktif dalam melobi di pelbagai forum antarabangsa seperti Pertubuhan Persidangan Islam iaitu OIC, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM), Commonwealth dan juga PBB. Tujuan lobi ini adalah untuk mendapatkan sokongan global dan menekan Serbia agar menerima proses perdamaian yang adil. Ini membuktikan bahawa Malaysia bukan sahaja bertindak di peringkat nasional, tapi juga berusaha keras membina tekanan antarabangsa terhadap pihak yang melakukan kekejaman. Malaysia juga turut lantang mengkritik kegagalan PBB dan Kosta Barat yang dilihat tidak bersungguh-sungguh dalam menangani krisis ini. Sikap Malaysia ini mencerminkan keprihatinannya terhadap nasib masyarakat yang tertindas dan memperjuangkan keadilan untuk rakyat Bosnia. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan membentangkan mengenai sejarah konflik etnik di Bosnia dan Herzegovina serta pembentukan negara selepas perang yang juga dikenali sebagai pendekatan dasar Bosnia. Secara awalnya, selepas pecahan Yugoslavia pada tahun 1992, Bosnia dan Herzegovina muncul sebagai negara merdeka di Balkan. Konflik bersenjata yang berlaku antara etnik Muslim, Bosnia, Serbia dan Kroasia dari tahun 1992 hingga 1995 merupakan salah satu peristiwa yang paling tragik dalam sejarah moden. Secara lanjutnya, marilah kita tengok latar belakang sejarah. Bosnia dan Herzegovina mempunyai populasi berbilang etnik yang terdiri daripada Muslim, Bosnia, Serbia dan juga Kroasia. Ketegangan etnik telah pun lama wujud dan mencetuskan konflik dan persaingan antara kumpulan etnik yang berbeza. Seterusnya adalah konflik bersenjata yang berlangsung pada 1992 hingga 1995. Perang ini berlangsung antara etnik Bosnia, Serbia dan juga Kroasia. Keganasan yang amat meluas termasuk pembunuhan beramai-ramai dan jenayah perang menjadi simbol konflik ini. Seterusnya, pengepungan Sarajevo dan pembunuhan beramai-ramai Srebrenica adalah contoh tragis dalam konflik bersenjata ini. Tambahan pula, perjanjian Dayton pada 1995 yang dirundingkan di Dayton, Ohio ditandatangani pada Disember 1995 membentuk struktur politik yang kompleks dengan dua entiti utama, iaitu Persekutuan Bosnia dan Herzegovina serta Republika Srpska.
Tambahan pula tentang tata negara pasca perang. Cabaran dalam pembinaan negara termasuk perpecahan etnik yang mendalam, institusi politik yang lemah, dan ekonomi yang rusak. Walau bagaimanapun, usaha pembinaan negara difokuskan kepada mempromosikan perpaduan etnik, mengukuhkan institusi dan juga untuk memulihkan ekonomi. Apakah isu-isu semasa yang boleh dijadikan sebagai rujukan konflik etnik masih menjadi isu utama dengan ketegangan dan juga perpecahan yang berterusan? Transformatif institusi adalah penting untuk mewujudkan kerajaan yang cekap. Pengaruh negara asing seperti Rusia dan Turki terus membantu politik Bosnia dan Herzegovina. Kesimpulannya, perjalanan Bosnia dan Herzegovina selepas perang adalah kompleks dan penuh dengan cabaran. Namun, melalui pendekatan dasar yang strategik, negara ini berusaha untuk mencapai kestabilan dan perpaduan dalam masyarakat. Jadi, Malaysia telah memainkan peranan penting dalam memberi bantuan kemanusiaan kepada Bosnia dan Herzegovina semasa konflik etnik yang berlaku antara tahun 1992 hingga 1995. Di bawah pimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Malaysia menjadi antara negara Islam terawal yang mengiktiraf kemerdekaan Bosnia dan mengarahkan kekejaman terhadap kekejaman etnik yang berlaku. Malaysia telah menubuhkan tabung kemanusiaan Bosnia bagi menggalakkan rakyat menyumbang dana kepada mangsa perang. Di samping menghantar bantuan seperti makanan, ubat-ubatan dan pakaian ke zon konflik, Malaysia juga menerima lebih 300 pelarian Bosnia, menyediakan tempat tinggal dan kemudahan asas yang sepanjang mereka berada di Malaysia. Dalam aspek pendidikan, Kerajaan Malaysia menawarkan beasiswa kepada pelajar Bosnia untuk melanjutkan pengajian di institusi seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebagai langkah jangka panjang membina semula modal insan negara tersebut. Malaysia turut menghantar pasukan perubatan dan sukarelawan ke lapangan melalui NGO seperti Mercy Malaysia. Pendekatan Malaysia bukan sekadar bersifat kemanusiaan tetapi mencerminkan solidariti umat Islam sejagat dan prinsip keadilan antarabangsa yang digariskan dalam dasar luar negara. Salam sejahtera, saya Tasha binti Latabu, nomor kad matriks BA23110104 yang akan membentangkan bahagian Tentera Malaysia Pasukan Pengaman PBB di Bosnia. Malaysia menyertai misi pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Bosnia-Herzegovina menerusi pasukan UNPROFOR pada tahun 1993. Malaysia merupakan salah satu negara Islam termasuk Turki, Jordan dan Pakistan yang menghantar pasukan tentera. Hal ini merupakan tanda solidariti terhadap penderitaan yang dialami oleh umat Islam Bosnia. Menurut Muhammad Hashim Husin, sebanyak 1,544 anggota tentera Malaysia yang ditempatkan di beberapa kawasan dan menggunakan kenderaan perisai APC MIFB yang dibeli dari Korea Selatan bagi membantu misi keselamatan. Tentera Malaysia juga mempunyai tujuan iaitu melindungi penduduk awam sekaligus menyediakan bantuan kemanusiaan. Namun, tentera ini menghadapi cabaran besar iaitu hanya dibenarkan membawa senjata untuk mempertahankan diri dan ditempatkan dalam kawasan operasi yang terhad. Hal ini menyebabkan tentera Malaysia tidak dapat bergerak aktif dalam krisis seperti pembunuhan beramai-ramai di Srebrenica. Perkara ini telah menunjukkan bahawa tindakan ini sebagai sumbangan penting Malaysia terhadap misi kemanusiaan sekaligus menjalin hubungan kukuh di peringkat antarabangsa. Nama saya Nur Ainul Mardiah binti Gapar, nomor metrik BA23110138 dan saya akan menghuraikan fakta hubungan Bosnia Malaysia melalui sokongan Malaysia dalam memberi bantuan senjata kepada negara Bosnia. Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama negara Pakistan membantu menghantar bekalan senjata dan peluru berpandu anti kereta kebal kepada pejuang Islam Bosnia. Walaupun terdapat larangan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, hal ini kerana Malaysia mengulurkan bantuan tersebut atas dasar kemanusiaan, walaupun Malaysia bukan negara yang kuat dan besar ketika itu.
Di samping itu, Malaysia bersama-sama negara Islam lain seperti Arab, Turki, Iran dan Brunei melakukan inisiatif dengan menyumbangkan bantuan kewangan bagi menampung pembelian senjata di pasaran gelap untuk digunakan oleh tentera Bosnia disebabkan sekatan senjata ke atas Bosnia telah dikenakan oleh Majlis Keselamatan PBB. Tindakan yang dilakukan oleh Malaysia melalui bantuan senjata ini bersama-sama kerjasama negara Islam lain juga telah membuktikan komitmen Malaysia di peringkat antarabangsa. Walaupun Perdana Menteri Malaysia pada awalnya teragak-agak memberi bantuan, namun sifat kemanusiaan lebih mendahuluinya. Secara keseluruhannya, bantuan senjata Malaysia kepada Bosnia bukan hanya mencerminkan keprihatinan terhadap sesama umat Islam, tetapi juga memperlihatkan pendirian tegas Malaysia dalam menentang penindasan dan membela hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Ini sekaligus membantu memperkukuh imej Malaysia sebagai sebuah negara kecil yang berani menyuarakan keadilan global serta membantu negara yang tertindas walaupun berdepan risiko politik dan diplomatik. Halo, nama saya Emu Yelena Rosya dan kita akan melihat dari segi pendidikan. Dasar Bosnia Malaysia pada tahun 1992 hingga 1995 dari segi akademik sangat ketara ketika konflik Bosnia dan peranan Malaysia dalam menyokong Bosnia. Antara contoh dasar Bosnia dan Malaysia dari segi akademik ialah kita dapat melihat daripada kajian akademik di Malaysia seperti yang telah dilakukan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia yaitu UKM. UKM telah meneliti dasar luar Malaysia terhadap Perang Bosnia 1992 hingga 1995. Penyelidikan ini menggunakan sumber utama seperti perbahasan Parlimen Malaysia dan dokumen rasmi untuk menganalisis bagaimana Malaysia memainkan peranan aktif dalam isu Bosnia. Ini termasuklah kritikan terhadap kegagalan Barat dan PBB dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, Malaysia juga menerima pelajar Bosnia sebagai sokongan dalam aspek akademik. Malaysia menerima pelajar-pelajar Bosnia, terutamanya Bosnia, yang melarikan diri daripada konflik. Sebagai contoh, kita dapat lihat IIUM menjadi destinasi utama bagi pelajar Bosnia yang mengikuti pengajian dalam bidang ekonomi, sains sosial, dan lain-lain. Program pengajian ini turut mengintegrasi ilmu agama dan sosial, dan juga memperluaskan pengetahuan akademik pelajar Bosnia semasa perang berlangsung. Sekian. Kesimpulan, dasar Bosnia Malaysia menunjukkan hubungan dua hala yang kukuh dan berasaskan solidariti terutama dalam konteks segera dan kerjasama semasa dan pasca konflik Bosnia. Malaysia memainkan peranan penting semasa Perang Saudara Bosnia pada tahun 1992 hingga 1995 dengan menjadi penyokong tegas nasib rakyat Bosnia Muslim dengan menghantar pasukan pengaman ke Bosnia serta menempatkan sementara keluarga Bosnia di Malaysia sebagai langkah kemanusiaan dan solidariti umat Islam. Malaysia juga menggunakan pengaruhnya dalam pertumbuhan kerjasama Islam OIC untuk mendesak tindakan antarabangsa membantu Bosnia dan untuk pencabulan hak asasi manusia semasa konflik tersebut. Dari segi ekonomi dan pembangunan, hubungan Malaysia Bosnia semakin berkembang dengan perdagangan dua hala yang melibatkan ekspor produk elektronik dan elektrik dari Malaysia serta import pelapor dan aluminium dari Bosnia. Kerjasama turut meliputi sektor pertanian, halal dan kewangan Islam, termasuk pembukaan operasi Bank Islam Malaysia di Bosnia sejak 2010. Di samping itu, institusi pendidikan Malaysia seperti Universiti Kebangsaan Malaysia menjalinkan kerjasama akademik dan penyelidikan dengan universiti di Bosnia dengan memperkukuh hubungan dalam bidang pendidikan dan teknologi. Itu saja, sekian. Terima kasih.